Selamat sejahtera kepada murid-murid. Bab 3.1 telah menerangkan tentang setiap kegunaan, kelas makanan dan keperluannya pada kesihatan manusia. Oleh itu, untuk bab 3.2, kita akan belajar tentang kepentingan gizi seimbang dan siapakah yang perlu makanan yang lebih banyak dalam kalangan masyarakat. Pada permulaan, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang bermaksud pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. So, kalau keluar dalam ujian, tanya tentang definisi gizi seimbang, inilah jawapannya. Piramid makanan dalam jadual ini telah menunjukkan kuantiti makanan yang sesuai kepada kebanyakan manusia dari sudut kuantiti, jenis makanan dan contoh makanan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan kalori setiap manusia. Kalori adalah petunjuk yang paling sesuai dan penting terhadap seseorang untuk meningkat, menurun ataupun menggekalkan berat badan. Sebagai contohnya, ahli seorang dewasa yang bekerja sebagai pekerja bank, kalori untuk dia meneruskan kehidupan adalah 1,700 kalori dan aktiviti seharian akan membakar 300 kalori. Bermaksud, kalau dia ambil makanan yang melebihi 2,100 kalori sehari, berat badan akan meningkat kalau situasi ini diteruskan beberapa minggu. Selain daripada pengiraan kalori, ada beberapa faktor juga mempengaruhi keperluan kalori seseorang. Yang pertama adalah saiz badan. Orang yang berbadan besar mestilah memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak berbanding dengan orang yang kurus disebabkan mereka perlukan tenaga yang lebih untuk meneruskan aktiviti harian. Seterusnya adalah umur. Kanak-kanak atau remaja memerlukan lebih banyak karbohidrat untuk tenaga dan protein untuk pertumbuhan badan disebabkan mereka lagi aktif daripada dewasa. Tetapi pada zaman sekarang, aktiviti remaja dah menjadi indoor dan kurang beraktif. Oleh itu, penyakit obesiti dalam kalangan remaja pun semakin meningkat di negara Malaysia. Sila ambil perhatian murid-murid. Faktor yang seterusnya adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan juga mempengaruhi keperluan kalori harian. Pekerja petani, pekerja buruh ataupun atlet memerlukan lebih banyak kalori untuk tenaga berbanding dengan pekerja di pejabat. Selain itu, jantina juga membezakan keperluan kalori antara manusia. Secara umumnya, lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Oleh itu, mereka memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak daripada perempuan. Dan juga keadaan kesihatan. Orang yang menghadapi penyakit adalah lemah dan memerlukan sahaja makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatannya. Di samping itu, orang yang tinggal di negara beriklim sejuk perlukan lebih banyak makanan untuk menggegarkan suhu badan sendiri. Cara untuk mengira nilai kalori makanan. So, beberapa perkara kita perlulah hafalkan adalah 1 kalori sama dengan 4.2 joule dan 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule. Dan joule adalah unit dalam tenaga dan kalori adalah unit tenaga dalam makanan. Joule adalah unit tenaga dan kalori adalah unit tenaga dalam makanan. Selain itu, setiap gram lemak, protein dan karbohidrat mewakili kilokalori dan kilojoule sendiri. So, sekarang kita tengok satu contoh soalan. Seorang budak lelaki mengambil 100 gram karbohidrat, 60 gram protein dan 5 gram lemak sebagai sarapan pagi dia. Hitungkan nilai kalori yang telah diambil oleh budak lelaki itu untuk sarapan pagi dia. So, dia sudah bagi 100 gram karbohidrat, 60 gram dengan 5 gram lemak. So, hanya mendarabkan karbohidrat 100 dengan nilai kalori makanan per gram.
okey, akan dapat jumlah kalori dia. So, aktiviti minggu ini adalah seperti berikut. Sila catatkan menu makanan seharian anda dari sarapan, tengah hari dan makan malam. Untuk belajar yang tengah puasa, boleh catatkan pada sebelum puasa dan selepas puasa hari tersebut. Kirakan kalori sehari anda dan tulis dalam komen di video ini ataupun buku latihan sains. Contoh adalah yang berikut. Indeks jisim badan adalah satu kaedah ukuran berat badan seseorang individu bersama-sama dengan ketinggian. Dengan penggunaan BMI, kita akan tahu badan kita adalah kurang berat badan ataupun sihat ataupun berat badan berlebihan dan obes. Formula ataupun cara pengiraan indeks jisim badan adalah menggunakan jisim dalam unit kg dan membahagikan dengan tinggi darah tinggi. Contohnya, Ali seorang lelaki yang berberat 55 kg dan ketinggian dia adalah 1.6 meter. So, darat dengan 1.6 akan dapat 21.48. So, dalam jadual ini kita boleh tengok dia umur 14, 21.48 adalah di dalam kategori acceptable weight, bermaksud normal lah. So, awak boleh cuba mengira dengan menggunakan formula jisim bagi dengan tinggi darah tinggi. Setakat ini sahaja untuk kelas hari ini. So, kita jumpa minggu depan.